Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengikut UMNO, masalah yang menghadapi Malaysia ialah kerana pengundi salah mengundi di dalam pilihan raya umum yang lepas, PRU 15. Pengundi tidak menggunakan otak. Pengundi berfikir menggunakan lutut. Ini yang dikatakan oleh pengarah komunikasi UMNO malam tadi dan 2 hari berturut-turut. Kalau pengundi undi untuk UMNO, maka UMNO boleh bentuk kerajaan. Tapi kerana pengundi tidak undi untuk UMNO, maka Pakatan Harapanlah yang berjaya membentuk kerajaan dan UMNO terpaksa merangkak berjumpa Pakatan Harapan untuk menompang di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Jadi hari ini, kerajaan ialah kerajaan Pakatan Harapan dengan UMNO hanya menjadi penompang sahaja. Jadi ini salah pengundi. Pengundi tidak bijak memilih kerajaan. Pengundi silap memilih mengundi atau memilih kerajaan. Maka hari ini Malaysia menghadapi masalah dan rakyat Malaysia menderita kerana mendapat kerajaan yang tidak cekap, kerajaan yang tidak boleh atau tidak pandai menjaga kepentingan rakyat. Ini yang dikatakan oleh UMNO 2 hari berturut-turut. Yang sebenarnya memang mereka rancang untuk UMNO kalah pilihan raya. Jadi apa sebab mereka salahkan pengundi? Bukankah UMNO yang serang UMNO? Bukankah geng Najib, geng Zaid yang menyerang Ismail Sabri Yaakob? Mereka menyerang Perdana Menteri UMNO. Ismail Sabri Yaakob ialah Perdana Menteri UMNO. Mereka serang habis-habis. Dan serangan mereka terhadap Ismail Sabri Yaakob semua fitnah. Mereka kata Ismail Sabri Yaakob ni tak mau tolong Najib. Ismail Sabri Yaakob ni tak mau campur tangan di dalam proses perundangan ataupun campur tangan di dalam mahkamah untuk menentukan yang Najib akan dibebaskan ataupun charge terhadap Najib akan digugur. Dan Najib akan dilepaskan dari semua dakwaan. Mereka juga berkata, hari-hari mereka ulang perkara ini. Apabila Ismail Sabri Yaakob jatuh, apabila kerajaan baru ambil alih, Perdana Menteri baru akan melepaskan Najib dalam seminggu. Seminggu selepas Perdana Menteri baru angkat sumpah, Najib akan diberi pengampunan dan akan benar balik rumah. Seminggu. Jadi mereka ulang ni tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Apabila Ismail Sabri Yaakob jatuh, apabila Perdana Menteri baru ambil alih, Najib akan dibebaskan dalam seminggu melalui pengampunan dari Agong. Mereka maksud Perdana Menteri baru tu Perdana Menteri Barisan Nasional. Sebab mereka juga umum berbulan-bulan sebelum pilihan raya, mereka kata UMNO Barisan tidak akan bekerjasama dengan sesiapa. Baik pakatan, baik perikatan. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Dan sekira PAS masih dengan Bersatu, no PAS also. So mereka sudah umum. DAP, PKR, Bersatu, PAS. UMNO tidak akan bekerjasama dengan mereka. UMNO akan bertanding solo sebagai Barisan Nasional. Dengan Sabah, Sarawak, MIC, MCA. Itu saja dia orang punya partner. Dan mereka akan menang 2/3, 148 kerusi. Mereka tak perlu bergabung atau berpakat dengan baik pakatan ke, perikatan ke.
Mereka mampu menang, bukan saja menang majority, tapi 2/3 majority. 2/3 majority. Barisan akan menang. Solo as barisan. Tak berpakat dengan pakatan, tak berpakat dengan perikatan. Dan apabila mereka menang, maksud dia Perdana Menteri baru dari UMNO lah. Itu maksud dia. Kalau dah mereka menang 2/3 dan mereka bentuk kerajaan dan mereka akan ganti Ismail Sabri dengan Perdana Menteri baru, maknanya dari UMNO lah. Dan maksud dia di sini Ahmad Zahid Hamidi. Sebab siapa Presiden UMNO? Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. So Zahid akan jadi Perdana Menteri baru. Walaupun dia tak sebut. Dia cuma sebut Perdana Menteri baru dari UMNO yang akan ganti Ismail Sabri. Siapa lagi? Kenalah Presiden. Sebab dia orang ni tak ngam dengan Hishamuddin dan lain-lain lagi. So, message yang mereka beri kepada pengundi berbulan-bulan sebelum pilihan raya ialah barisan atau UMNO akan menang 2/3, barisan dan UMNO tidak akan berpakat dengan pakatan ataupun perikatan, Ismail Sabri akan digugur. Mereka umum, Ismail Sabri hanya poster boy untuk pilihan raya. Tidak ada jaminan Ismail Sabri akan dilantik jadi Perdana Menteri sekira UMNO Barisan menang. Tengok Johor, mereka kata. Johor tu poster boy orang lain. Tapi akhirnya apabila Barisan menang di Johor, Menteri Besar Johor orang lain. Bukan poster boy. So tidak ada jaminan, no guarantee yang poster boy akan menjadi Perdana Menteri. Macam di Johor, poster boy tidak menjadi Menteri Besar. Ambil contoh, dia kata sudah ada sejarah. So maknanya Ismail Sabri no guarantee. Dia poster boy saja, tidak semesti dia akan jadi Perdana Menteri. Dan kemungkinan besar Ismail Sabri tidak akan jadi Perdana Menteri. Oleh kerana dia orang nak adakan pilihan raya tergempar ni, PRU 15 tergempar, untuk nak tumbangkan Ismail Sabri. Buat apa panggil mengadakan pilihan raya tergempar untuk menumbangkan Ismail Sabri. Lepas tu lantik balik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. So, matlamat mereka nak singkir Ismail Sabri, ganti Ismail Sabri dengan Perdana Menteri dari UMNO yang baru. Perdana Menteri yang akan campur tangan di dalam kes Mahkamah Zahid dan juga kes Mahkamah Najib. So, they want a Prime Minister who will interfere in all the court cases. Jadi, mereka takutkan pengundi. Mereka sudah cerita, matlamat nak tukar Perdana Menteri supaya boleh selesaikan kes Najib, kes Zahid dan kes beberapa lagi pemimpin-pemimpin yang menghadapi masalah mahkamah, termasuk Rosman Mansor. Bila dia orang umum macam ni, dia buat pengundi takut. Pengundi lagi tak mau undi untuk UMNO Barisan Nasional. Sekiranya matlamat mengadakan pilihan raya, matlamat menukar Perdana Menteri, ialah untuk nak campur tangan dalam kes mahkamah, untuk menyelesaikan kes mahkamah yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Dan semasa Ahmad Zahid Hamidi memberi ucapan, dia kata openly, sekira kita kalah pilihan raya ni, sekira kita tidak menang pilihan raya ni, jaga, dia kata, Presiden MCA, Presiden MIC, ramai lagi pemimpin-pemimpin bukan saja UMNO, tapi rakan-rakan parti lain dalam UMNO juga akan di-charge dalam mahkamah. So, you be careful. So, dia orang ketawa lah apabila Zahid umum, if we lose the election, you all are also going to be charged and you all will go to jail. So, kita perlu menang pilihan raya ni supaya you orang semua tak ditangkap dan di-charge dan dimasukkan ke dalam jail. Ini pengumuman. So, it's very clear. Mesej dari UMNO, pilihan raya ni ialah untuk mengelak dari masuk penjara.
That's all. Kita perlu menang pilihan raya ni untuk menentukan yang kita tidak akan masuk penjara. Atas kes rasuah, kes salah guna kuasa, kes curi duit dan macam-macam lagi. Ini mesej yang diberi oleh UMNO dan Presiden UMNO sendiri mengumumkan this election is about escaping jail. Itu saja. Elak dari masuk jail, kita perlu menang pilihan raya ni. Jadi pengundi lagi nak suruh UMNO kalah. Sebab kalaulah matlamat pilihan raya ni ialah untuk menyamun lanon, pencuri, perompak, elak dari dihukum, dan kita kena tentukan yang UMNO Barisan kalah. So, message, naratif yang UMNO beri kepada pengundi itu ialah sekira UMNO Barisan kalah, maka penjahat-penjahat, penyamun, pencuri, lanon, akan masuk jail. Kalau UMNO Barisan menang pilihan raya ni, pencuri, penyamun, perompak, penjahat akan escape, lepas dari jail. So, that message yang beri kepada pengundi, membuat pengundi nak UMNO dan Barisan kalah teruk. Kalaulah matlamat pilihan raya ni untuk nak melepaskan orang jahat, perompak dan pencuri, dan UMNO Barisan perlu kalah pilihan raya ni. So, taktik UMNO menakutkan pengundi. Dan soalan dia, adakah UMNO ni bodoh? Mereka dedahkan rahsia yang kita nak menang pilihan raya ni supaya perompak dan pencuri boleh dilepaskan? Adakah UMNO bodoh sangat? Ataupun adakah ini strategi UMNO atau orang-orang tertentu dalam UMNO untuk menentukan yang UMNO akan kalah? Mereka sabotaj parti mereka sendiri. Mereka saja menakutkan pengundi, memberitahu pengundi sekiranya UMNO Barisan menang, orang jahat akan dilepaskan, pencuri dan penyamun tidak akan dihukum. Dan ini menyebabkan pengundi tak mahu undi untuk UMNO dan Barisan. Sebab apa pergi dedah rahsia tu? Adakah kerana mereka bodoh atau sengaja? Yang sebenar mereka sengaja. Ada konspirasi. Konspirasi ialah untuk menentukan yang Pakatan Harapan menang pilihan raya PRU 15 dan Anwar akan jadi Perdana Menteri yang ke-10. Zaid dan geng-geng dia dalam UMNO memang sudah rancang benda ni. It's planned. UMNO Barisan Maslus supaya Pakatan boleh menang dan supaya Anwar boleh jadi Perdana Menteri. So, dia orang sabotage UMNO. Purposely, sengaja. Dan dengan buat pengumuman yang dikatakan bodoh tadi, yang sebenar bukan bodoh, tapi yang sebenarnya a very clever strategi untuk sabotage parti sendiri. Bila you dah menakutkan pengundi dengan pengumuman, matlamat kita nak gugurkan Ismail Sabri, nak gulingkan Ismail Sabri sebab Ismail Sabri tak mau campur tangan dalam kes mahkamah. Bila umum macam tu, habis. UMNO's finish. Dan kita kata takkanlah orang politik veteran macam ni bodoh. No, dia orang pandai. They sabotage their own party. Ini boleh dikatakan dia orang commit harakiri, suicide. Dan sekarang ni pula UMNO menyalahkan pengundi. Kebodohan pengundi. Pengundi tidak bijak. Pengundi salah mengundi. Tidak mengundi untuk UMNO dan Barisan. Oleh kerana itu, hari ini negara menghadapi macam-macam kesusahan, macam-macam krisis. Krisis ekonomi. Krisis kalimah Allah pun sudah jadi satu krisis besar hari ini. Isu perkauman macam-macam hari ini sudah timbul oleh kerana kerajaan ni kerajaan gagal. Kerajaan Pakatan Harapan kerajaan gagal. Oleh kerana tu banyak masalah rakyat Malaysia menghadapi hari ini. Tapi bukan ke kerajaan ni UMNO Barisan juga di partner dalam kerajaan. Ini bukan kerajaan Pakatan. Ini joint venture kerajaan Pakatan Barisan. Kegagalan Pakatan juga kegagalan
Barisan Nasional dan UMNO. Dan hari ini UMNO mempertahankan keputusan kerajaan tentang isu Allah, kalimah Allah. Ini sudah jadi satu lagi isu. Sepatutnya isu kalimah Allah ni tidak akan jadi isu. It's not an issue. Sebab apa dijadikan kepada isu? Apa game mereka main ni? Adakah oleh kerana minyak tak turun, kerana elektrik naik harga, kerana interest atau OPR naik dan akan naik lagi lepas ini? Adakah mereka nak distract, mereka nak alih pandangan rakyat daripada masalah lagi besar? Jadi mereka timbulkan isu kalimah Allah. Jadi bila orang ni duduk bergaduh tentang isu kalimah Allah ni, apabila Melayu bukan Melayu, Islam bukan Islam ni duduk berperang atas kalimah with regards to one word, the word of Allah. Oleh kerana satu Malaysia hari ni berperang, maka rakyat lupa yang mereka ni tak ada duit, yang mereka ni lapar, yang mereka ni tak mampu bayar hutang, yang ramai ni tak ada kerja dan macam-macam lagi. So bila kita alih pandangan rakyat kepada kalimah Allah, orang rakyat lupalah jadi masalah sebenarnya mereka ni tak ada duit, lapar. Tapi tak fikir dah isu tak ada duit dan lapar, oleh kerana kalimah Allah ni menjadi satu lebih besar isu. So this government is playing cyber. Dia orang nak alih pandangan rakyat Malaysia kepada kalimah Allah supaya rakyat Malaysia ni lupa isu ekonomi, isu tak ada duit, isu tak boleh bayar hutang, isu perut lapar. Dia lupa semua tu. Dan hari ni mereka kata, ini semua salah pengundi. Pengundi ni tak guna otak. Pengundi ni salah kerana tak memilih UMNO barisan sebagai kerajaan, memilih pakatan. Oleh kerana tu Malaysia hari ni menghadapi macam-macam masalah. Pengundi ni tak guna otak, mengguna lutut untuk berfikir. Jadi ni the voters fault lah. So kalau you hari ni menghadapi masalah, kalau you hari ni menghadapi kesusahan, it's your fault. Silapan you. Kerana you tak undi untuk UMNO dan barisan. UMNO menang hanya 26 kerusi. Kerana pengundi tak bijak, kerana pengundi bodoh. Nah, hari ini pengundi menghadapi kesusahan. Tapi hakikat sebenarnya, mereka memang tak mau pengundi undi untuk UMNO. Kalau pengundi undi untuk UMNO, maka Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Matlamat dia, UMNO perlu kalah supaya Anwar naik jadi Perdana Menteri. Dan orang yang sabotaj UMNO ialah UMNO. Itu hakikat sebenar. Assalamualaikum. Salam sejahtera.